Assalamualaikum Tan Sri, saya Ros dari Bernama. Saya ada dua soalan. Terdapat kebimbangan atau mungkin salah faham di kalangan rakyat berkenaan isu tempoh kuarantin bagi jemaah menteri yang pulang dari lawatan rasmi luar negara daripada 10 hari kepada 3 hari yang dikhawatiri membawa risiko jangkitan dari luar. Terdapat juga konsep pergerakan travel bubble yang dibincangkan ramai. Apakah komen Tan Sri mengenai perkara ini? Pada ketika ini tempoh kuarantin wajib, kita mula dengan tempoh kuarantin wajib 14 hari. Tapi kita telah pun melihat kepada fakta-fakta dan bukti-bukti terkini iaitu memadai itu untuk kita kurangkan kepada 10 hari. Ini adalah kerana kes COVID-19 keboleh jangkitan berlaku 2 hari sebelum ada gejala dan seterusnya hari ke-5. Biasanya hari ke-7 dah semakin mengurang. Dari hari ke-10 dah tak ada jangkitan. Iaitu jangkitan tak berlaku pada hari ke-10. Tetapi kalau kita uji, masih individu tersebut masih positif tapi dia tak berjangkit. Inilah daripada kajian yang dijalankan di Kanada dan di negara-negara lain telah pun menunjukkan keboleh jangkitan iaitu berlaku pada 7 hari pertama. Itu yang satu. Yang kedua, terdapat kelonggaran juga untuk memendekkan tempoh kuarantin kepada 7 hari, tapi kita mengambil 10 hari, iaitu ada negara yang menggunakan pakai 7 hari sahaja. Dan kita juga sekarang ini memberi kelonggaran kuarantin 7 hari, melainkan kalau ujian telah dijalankan 3 hari sebelum mereka kembali ke Malaysia. Jadi kita jumlahkan ialah 3 campur 7 ialah 10 hari juga. Dan seterusnya anggota delegasi yang mengikut rawatan rasmi urusan negara contohnya diberikan kelonggaran untuk menjalani tempoh kuarantin wajib di rumah kediaman masing-masing. Jadi kalau kita lihat dulu semua kes kita kuarantinkan di pusat kuarantin iaitu di hotel, tapi sekarang ni kita kes yang positif pun kita dah letak di rumah. Jadi kita dah menggunakan rumah sebagai tempat kuarantin. Dan juga kita telah bagi Yang Amat Mohamad Perdana Menteri yang ke Jakarta baru-baru ni, ujian PCR telah pun dijalankan pada 3 hari bulan Februari, iaitu sebelum berlepas ke Jakarta, dan apabila sampai ke Jakarta pada 4 Februari, ujian sekali lagi dijalankan dan kembali ke Malaysia. Jadi pada 5 hari bulan, iaitu hari pertama, saya telah pun keluarkan HSO iaitu court order untuk kuarantin iaitu di rumah dan dipakai gelang pada hari pertama iaitu 5 hari bulan, dan swab test dijalankan pada hari ini iaitu hari ke-5, dan juga akan melengkapkan iaitu jadual kuarantin untuk tempoh 7 hari. Jadi 7 campur 3 ialah 10 hari. Jadi terkini mengambil maklum peruntukan di bawah Seksyen 29 iaitu Akta 342 memberi kuasa kepada Yang Berhormat Menteri Kesihatan untuk membuat pengecualian melalui perintah yang disiarkan dalam Warta Perintah Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Jangkit. Jadi semalam telah pun diwatakan iaitu menggunakan Seksyen 29 daripada Akta 342. Sebelum ni kita menggunakan Akta 342 Seksyen 15(1), iaitu setiap individu yang pulang dari luar negara akan diberikan HSO dan juga pakai gelang dan akan dikuarantinkan tempohnya dulu dari 14 hari kita pendekkan pada 10 hari. Pada 10 hari kita boleh pertimbangkan untuk 7 hari, melainkan kalau 3 hari telah pun jalankan ujian di negara yang sebelum mereka kembali. Jadi 7 hari kat situ. Jadi apabila ada permohonan contohnya untuk time off dan juga pertimbangan untuk pendekkan kuarantin, mereka kena menulis kepada yang Ketua Pengarah Kesihatan dan akan dipertimbangkan, iaitu kita akan menjalankan penilaian risiko untuk kes-kes tersebut untuk sama ada kurangkan tempoh kuarantin ataupun diberikan time off untuk menghadiri kebumian ataupun melawat mereka yang sakit di hospital. Jadi ini kita telah pun pertimbangkan.
Tapi Akta Seksyen 29 mengecualikan menggunakan iaitu Seksyen 15(1). Jadi kita menggunakan Seksyen 29. Dan Seksyen 29 dalam akta ni iaitu kalau kita baca iaitu perintah pengecualian diwatakan berkuat kuasa pada 9 Februari sehingga 1 Ogos 2021. Di mana pengecualian jemaah menteri yang kembali dari mana-mana lawatan rasmi ke luar negara daripada pemakaian Seksyen 15 akta yang sama, sebaliknya mereka akan menjalani perintah perbahatian selama 3 hari atau menjalani pengawasan sehingga boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang lain. Jadi atau tu mungkin 7 hari, atau tu mungkin 14 hari, ataupun mungkin dilanjutkan sampai 21 hari. Jadi mungkin kita lihat kalau mereka kembali, kita lihat penggunaan Seksyen 29 iaitu mereka kena patuh kepada bubble. Yang pertama iaitu sebelum mereka bertolak, mereka akan mengemukakan permohonan kepada jemaah menteri dan kabinet akan luluskan. Apabila kabinet luluskan, kita akan melihat jadual SOP dan juga urusan yang rasmi. Jadi urusan rasmi tak dimasukkan, hanya urusan yang rasmi, dan juga jadual telah pun dikemukakan untuk dua pihak. Dan juga kita akan melihat kepada aktiviti-aktiviti yang ringkas, yang padat, tetapi tak melibatkan orang ramai, contohnya yang di tempat-tempat awam. Dan yang penting ialah menggunakan pesawat sendiri, iaitu kalau pesawat komersial kita tak pertimbangkan. Jadi ada dia perincian yang harus dijelaskan untuk dapatkan bubble ni. Kalau kita dah pastikan bubble tu, baru kita boleh pertimbangkan 3 hari. Kalau kita lihat juga, kalau ada perjanjian kita RGL dengan contohnya negara jiran, iaitu kalau RGL kita laksanakan ujian tetapi tak perlu kuarantin. Tapi sekarang ni menteri kena kuarantin 3 hari minima dia. Dan kalau sini dikatakan atau pengawasan sehingga boleh dilepaskan tanpa membahayakan orang lain. Jadi pertimbangan masih boleh dijalankan walaupun tak menggunakan Seksyen 15(1), tapi kita menggunakan Seksyen 29, iaitu untuk kita memudahkan, iaitu permohonan ialah sebelum urusan rasmi dijalankan, permohonan telah pun dikemukakan. Kalau 15(1), apabila kita keluarkan HSO, barulah kita akan menjalankan penilaian risiko. Jadi yang ni penilaian risiko dijalankan mengikut kepada atur cara yang telah ditetapkan.